Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 21 November 2022. Proses pilihan raya umum ke-15 bagi 25 Parlimen di Sabah pada Sabtu menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 7 kerusi, diikuti Gabungan Rakyat Sabah GRS 6 kerusi, Pakatan Harapan 5, Parti Warisan Sabah 3, Bebas 2, Perikatan Nasional 1 kerusi dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM 1 kerusi. Bagi pilihan raya kecil PRK, Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya dimenangi Warisan. Calon menang yang ditemui masing-masing menyatakan komitmen akan terus memberikan perkhidmatan terbaik untuk rakyat di samping memperjuang manifesto yang dijanjikan sebelum ini. Terutamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi yang memilihkan saya. Jadi bagi saya ini bukan satu kemenangan untuk saya peribadi, kemenangan kepada seluruh Tawau kan. Jadi saya akan menjalani komitmen saya untuk membangunkan Tawau pada dalam 5 tahun yang akan datang. Untuk Parlimen Kalabakan ini sudah pasti saya merancang untuk bertemu semua yang telah mengundi dan melawat beberapa kawasan yang saya fikirkan perlu diberi perhatian. Dan sekarang ini adalah masa untuk bekerja dan saya fikir mandat, amanah dan tanggungjawab ini harus saya pikul dan harus saya penuhi agar tidak ada yang terlepas dan tidak ada yang tercicir. Fokus saya adalah untuk memajukan prasarana Kota Marudu, termasuk pembangunan untuk jalan-jalan raya. Ini yang paling penting untuk rakyat. Selain daripada kemudahan jalan raya ataupun listrik dan air, begitu juga dengan sumber ekonomi, begitu juga dengan fokus kita untuk belia, misalnya aktiviti-aktiviti belia dan juga peluang-peluang untuk belia. Kita mempunyai perancangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam PRU kali ini turut menyaksikan pengerusi BN Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Kinabatangan, turut mempertahankan kerusi Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan bagi Parlimen Keningau. Sementara itu Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Datuk Arthur Joseph Kurup juga kekal penyandang Parlimen Pensiangan. Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal juga berjaya mempertahan kerusi Parlimen sempurna. Secara keseluruhan, 11 penyandang berjaya mempertahan kerusi masing-masing. PRU ini juga menampilkan kejutan apabila dua muka baharu iaitu Datuk Verden Bahanda dan Ridwan Rubin yang bertanding atas tiket bebas berjaya merampas kerusi Parlimen P167 Kudat dan P181 Tenem. Bagi majoriti tertinggi pula diperoleh calon Pakatan Harapan P172 Kota Kinabalu Chan Fong Hin dengan 23,783. Dalam pada itu, seramai 48 calon hilang deposit daripada 119 calon bertanding. Hari pengundian pilihan raya umum PRU ke-15 pada Sabtu berjalan lancar tanpa insiden yang tidak diingini. Bagaimanapun sepanjang tempoh berkempen sehingga hari pengundian, PDRM Sabah menerima 133 laporan polis dan 40 kertas siasatan telah dibuka. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah menerusi kenyataannya memaklumkan walaupun terdapat kelewatan penghantaran pergi dan balik ke pusat pengundian disebabkan banjir dan cuaca yang tidak mengizinkan serta kesukaran penggunaan helikopter, namun semuanya berjaya diatasi dengan baik. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang diberikan semua pihak terlibat dalam membantu kelancaran proses pilihan raya kali ini. Berdasarkan maklumat yang dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR pada Sabtu, peratusan keluar mengundi PRU ke-15 bagi Parlimen di Sabah mencecah 61.25%. Kadar tersebut mewakili 1,034,779 pengundi di 874 pusat pengundian seluruh negeri.
Sebanyak 61.11% atau 1,19,275 pengundi melibatkan pengundi yang keluar mengundi biasa, manakala pengundi awal mencapai 72.7% bersamaan 15,581 pemilih yang telah mengundi pada 15 November lalu. PRU ke-15 menyaksikan seramai 119 calon daripada 11 parti politik bertanding merebut 25 kerusi parlimen seluruh Sabah. Rakyat mengharapkan pembentukan sebuah kerajaan baharu yang lebih stabil selain mampu memberi fokus terhadap penyediaan peluang pekerjaan kepada golongan belia seterusnya mengurangkan kadar pengangguran negara. Pensyarah kanan politik ekonomi Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah, Dr. Firdausi Sufian berkata ia penting demi menjamin pembangunan yang lebih baik terutama sektor ekonomi. Kalau di Sabah ni kita perlu kita ingat bahawa sebelum pandemik pun dan selepas pandemik kita banyak masalah tentang peluang pekerjaan. Kos sara hidupnya makin meningkat, inflasi pun makin meningkat. Dan juga sebagai rakyat Sabah kita ingin melihat MA63 itu perlu dilaksanakan. Jadi untuk melaksanakan semua ini dia memerlukan satu policy deal ataupun satu dasar di mana kerajaan haruslah lihat secara terperinci. Dr. Firdausi ditemui RTM bagi mengulas mengenai harapan rakyat terhadap kerajaan yang bakal menerajui kepimpinan negara selepas mendapat mandat menerusi PRU 15. Dalam perkembangan sama, beliau melihat rakyat di Borneo khususnya mengharapkan pemimpin dari kepulauan berkenaan mampu memperjuangkan tuntutan dalam Perjanjian Malaysia 1963 demi kepentingan Sabah dan Sarawak. Ini pula harapan disuarakan rakyat Sabah kepada kepimpinan kerajaan baharu yang bakal dibentuk. Harapan saya mau supaya apa yang kita alami sekarang sebagai rakyat, kita alami kesusahan, saya harap kita dibantulah. Kita dibantu untuk meringankan beban kita. Saya harap ini government betul-betul look into Sabah punya problem itself. Kau tengok macam di Sabah, we are too far away different from the whole Malaysia. We need the leader that actually build Sabah, that can boost up Sabah punya economy, especially. Semua sini semua what we want economy, we want money bah. Kan, we want the economy, we want the government to support us to real go into itu orang-orang di Sabah punya apakah keperluan diorang, apa diorang mau, apa masalah diorang. Saya berharap dengan kerajaan yang baru nanti yang akan dibentuk, kita tak tahu dari mana-mana kerajaan, tapi kemungkinan ia adalah confirm kerajaan campuran. Tapi mohon apa-apa permasalahan rakyat didengari dan boleh buatlah apa yang terutamanya manifesto yang dijanjikan dan harus ditepatilah. Harap pada perubahanlah, harap pada perubahan terutama dari segi hargalah boleh terasa. Sebelum ni okey saja kan, tapi sekarang kadang-kadang macam bisnes kami pun macam rasa tambah slow daripada sebelum ni. Dapat membaik pulih sektor ekonomi agar dapat membantu B40 kita yang ada sekarang di Sabah untuk bukan untuk melebihkan Sabah, namun ini adalah kenyataan Sabah sudah jauh ketinggalan dari segi pembangunan kita. Of course lah kan, saya harapkan pemimpin lepas ni lebih amanah dan bertanggungjawab lah untuk rakyat. Terutama kami warga Sabah ni banyak betul masalah. Harapan kita ni kalau boleh ekonomi kita stabil. Sebab terlalu banyak benda yang di luar jangka berlaku. Jadi kalau ada ekonomi yang tetap, insya-Allah rakyat pun tidak terbeban. Yang kerajaan akan datang ini akan kita dapat pemimpin yang lebih baiklah, lebih bagus dan dapat menjaga hati rakyat dan bagi yang terbaik. Kalau dari aspek pembangunan dan ekonomi, kami juga berharaplah agar pemimpin akan bagi lebih banyak lagi kemudahan untuk rakyat.
Perkembangan semasa COVID-19 di Sabah, sebanyak 133 kes baru direkodkan semalam, menurun 85 kes berbanding hari sebelumnya. Jumlah ini diperolehi daripada 741 sampel ujian dengan kadar penularan yang tinggi, iaitu 17.95%. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 3 daerah mencatatkan kes 2 angka iaitu Kota Kinabalu dengan 57 kes dan Penampang 17 kes. Sementara 15 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Sebanyak 131 kes semalam berada dalam kategori 1 dan kategori 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan kategori 4. Dalam pada itu, seramai 216 pesakit sembuh manakala 349 pesakit sedang menerima rawatan di hospital dan fasiliti swasta. Situasi semasa wabak denggi di Sabah. Jumlah kumulatif kes meningkat kepada 5,647 dengan pertambahan 15 kes baru pada Sabtu. Kesemua kes dilaporkan di 5 daerah iaitu Sandakan 7 kes, Kudat 4, Putatan 2 serta masing-masing 1 kes di Penampang dan Papar. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, daerah Sandakan kekal mencatatkan jumlah kumulatif kes tertinggi dengan 1,700. Diikuti Kota Kinabalu 1,314, Tawau 472, Lahad Datu 408, Semporna 297 dan Penampang 228 kes. Sementara itu, Papar mencatatkan 171 kes dan Kudat 105 kes, manakala daerah lain di bawah 100 kes. Terdapat 77 wabak aktif dikesan di 8 daerah. Setakat ini, Sabah merekodkan 8 kematian akibat denggi. Sehubungan itu, orang ramai diminta meluangkan masa 10 minit dalam seminggu untuk membersihkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sekian Berita Pagi Sabah kali ini. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa menerusi laman Facebook rasmi Berita RTM Sabah. Saya Sabrina Baas. Salam hormat.